Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi dzurriyyatihi wa ila kulli sahabati ajma'in wa ila tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan li ruhi al-Imam Al-Hafiz Syamsuddin Asy-Syami rahimahullahu taala wa li ruhi al-Imam Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti rahimahullahu taala waliruhil Imam Abul Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir rahimahullahu taala, waliruhi Sayyid Al-Habib Muhammad Ibn Alawi Al-Hasani Al-Maliki rahimahullahu taala, wali Syekhina Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullahu taala, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah, al khairu kulluhu bi yadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a ila Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah dapat sama-sama kita lagi pada pagi ini menyambung daurah Rejab untuk kita pada sesi pagi ini, pembacaan kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra' wa Mi'raj Khairil Bariyah yang disusun oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Gabungan daripada 3 riwayat daripada kitab yang berbeza, daripada Imam Dardir, daripada Imam Asy-Syami dan Imam Al-Ghaiti rahimahumullah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan bahagian daripada keberkatan bulan Rejab dan keberkatan daripada pembacaan sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Kita sambung hari ini muka surat 7 pada persinggahan yang ketiga. Ya, petang semalam kita dah baca 2 R&R persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, iaitu persinggahan Nabi di kota Madinah dan persinggahan Nabi di Madian, kota Madian, tempat hijrahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita masuk pada persinggahan yang ketiga pada hari ini. Yang baru masuk sama-sama dengan kita, ahlan wa sahlan pada sahabat-sahabat jemaah sekalian, yang mengucapkan salam pada saya juga semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga kita sentiasa berada dalam rahmat dan limpahan kasih sayang Allah, insya-Allah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, persinggahan yang ketiga, Gunung Tur Saina. Gunung Tur Saina, tempat munajat Nabi Musa alaihi salam. Fantalaqal buraqu yahwi bihi thumma qala lahu Jibril inzil fasalli fafa'ala thumma rakiba. Qala lahu atadri aina sallaita? Qala la. Qala sallaita bi Turi Saina haitsu kallamallahu Musa. Maka berangkatlah burak dengan laju sekali membawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril alaihi salam memerintahkan Nabi, turunlah pula di sini dan lakukanlah salat. Maka Nabi pun melaksanakan dengan sempurna dan kembali mengenderai burak. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahukah engkau di tempat manakah engkau solat tadi? Nabi SAW menjawab, saya tak tahu wahai Jibril. Jibril berkata, tadi engkau telah sembahyang di Gunung Tur Saina, Gunung Sinai di Mesir lah. Dan di sanalah Allah telah berdialog dengan Nabi Musa AS. Kallamallahu Musa taklima. Ya, munajat Nabi Musa AS naik ke Gunung Sinai. Ini pun boleh kisahkan dengan kisah yang panjang, tapi tak apalah. Tempat munajat Nabi Musa itu dibawa singgah oleh Jibril alaihissalam. Ini dah makin dekat lah daripada Madian tadi, kemudian menyeberang ke Mesir pula, sampai ke Mesir di Gunung Saina, kemudian semakin dekatlah dengan Baitul Maqdis.
di mana Allah Ta'ala memuliakan Nabi Musa alaihissalam dengan dipanggil Kalimullah kan, yang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara gelaran Nabi Musa alaihissalam adalah Kalimullah, Musa Kalimullah. Baik, kita terus saja persinggahan yang keempat. Nanti kita sebutkan kaitan dia. Persinggahan yang keempat adalah kota Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Ini Baitul Laham ni kota yang tak berapa jauh lah dengan Aqsa. Hanya beberapa puluh kilometer saja. Beberapa puluh kilometer sahaja dengan Aqsa. Jadi pilihlah perjalanan macam tu lah. Singgah dalam letih-letih sampai juga akhirnya kan ke destinasi. Jadi ini adalah tempat kelahirannya Nabi Isa alaihi salam. Thumma balagha ardan fabadat lahu qusurus syam faqala lahu Jibril inzil fasalli fafa'ala thumma rakiba fantalaqa al-buraqu yahwi bihi faqala atadri aina sallaita qala la qala sallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Kemudian sampailah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu bumi. Di sana kelihatan istana-istana megah, panggung teater kota Syam. Jibril memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, turunlah engkau dan sembahyanglah. Kemudian Nabi melaksanakan perintah Jibril, kemudian kembali menaiki burak. Maka bergerak pantaslah burak meninggalkan tempat itu. Lalu Jibril berkata, tahukah engkau di manakah tadi engkau solat? Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saya tidak tahu. Jibril berkata, engkau telah sembahyang di kota Baitul Laham. Di situ tempat kelahiran Nabi Isa ibn Maryam alaihi salam. Jadi kaitan kepada tempat-tempat persinggahan ini adalah adanya perkaitan kesinambungan antara dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Kan kenapa singgah Madinah? Kerana di Madinah first Allah Taala ataupun Jibril bawa tadi dan bagi tahu di Madinah itu tempat hijrahnya kamu. Tempat hijrahnya kamu. Jadi tempat hijrah itu adalah tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam akan teruskan dakwah. Tempat Nabi teruskan dakwah. Jadi apabila mad'unya, siapa orang yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, orang yang didakwahkan oleh Rasulullah tu adalah orang yang sama yang didakwahkan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Kenapa di Madinah? Kerana di Madinah itu Nabi akan bertemu dengan umat dakwah yang paling utama yang banyak di Madinah, orang Yahudi. Orang Yahudi Madinah ada 3 kelompok, Bani Quraizah, Bani Nadir, dengan Allahumma salli ala Muhammad, Qainuqa. Kan 3 kabilah besar Yahudi yang mendiami Madinah. Itu semua umat dakwah Rasulullah SAW. Maknanya Yahudi Bani Israel. Bani Israel tu kaumnya siapa? Kaumnya Musa. Nabi Musa dulu dakwah dengan Bani Israel. Jadi di Madinah kaitannya dibawa ke tempat yang Nabi akan berhijrah, yang kamu wahai Muhammad seolah-olahnya nak bagi tahu kamu akan meneruskan kesinambungan dakwahnya Musa. Di mana? Di Madinah. Dan dibawa ke tempat Nabi Musa di Madian. Itu kaitan dia. Kenapa 4 tempat ni dibawa persinggahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bawa ke Baitul Laham? Baitul Laham negeri kelahiran Nabi Isa. Kemarin Ustaz Abdul Rahman ada sebutkan bahawa nak bagi tahu bahawa Isa tu nak menafikan apa yang disebut oleh orang-orang Kristian lah, bahawa Isa tu anak Tuhan. Kan, jadi nak bagi tahu ini tempat lahir. Dia lahir sebagai manusia lah. Macam mana manusia di Tuhan pula? Jadi dibawa tempat lahir Nabi Isa. Dan kaitannya sama jugalah antara umat besar dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang Kristian, Yahudi dan Nasara. Jadi umat Nabi Isa itu adalah orang-orang Nasrani. Jadi dua kaum ini adalah dua kaum besar umat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa dan menunjukkan kepada nabi-nabi terdahulu ni pun maknanya agamanya sama dengan Rasulullah, sama dengan Nabi Muhammad, iaitu agamanya agama tauhid. Jadi dia bawa kamu ni dulu, nabi-nabi yang sebelum kamu pun macam ni lah, mereka berdakwah di tempat ni, di tempat ni. Kamu pun akan meneruskan
kesinambungan dakwah mereka dan umatnya akan dibawa ke depan. Maksudnya, kalau Nabi Musa dia berhadapan dengan Bani Israel. Kalau Nabi Isa dia berhadapan kaumnya Nasrani. Tapi kamu wahai Muhammad, kamu ada orang Arab sebagai umat dakwah, kamu ada orang Yahudi yang dulu sambung Nabi Musa punya dakwah, dan kamu ada orang Nasrani sambung Nabi Isa punya umat dakwah. Jadi sebab itulah dipanggil apa, Rasul Ulul Azmi kan. Rasul-rasul yang mempunyai keazaman yang hebat. Sebab dakwahnya yang paling hebat Rasulullah lah, Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab yang kaum-kaum yang sebelum tu pun semuanya masuk dalam kerja dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh Jadi itu perkaitan 4 tempat yang dibawa site visit, yang dibawa persinggahan oleh Jibril alaihissalam pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, terus. Nabi diganggu jin ifrit. Ruqyah Jibril sangat ampuh. Jadi ini amalan lah. Satu amalan yang dinamakan Ruqyah Jibril. Dan telah diijazahkan oleh Syekhna Abuya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah, untuk kita amalkan. Di rumah masa zaman kami mengaji dengan Syekh, ada orang khidmat dia buat poster. Dia buat poster saiz A3. Kan jadi boleh letak di dinding, boleh dibaca. Kan letak dinding ni bukan tujuan letak saja. Kita buat perhiasan hot, buh dinding tengok. Kata kalau letak ni apa, letak ni di dinding, letak ayat kursi kat dinding, jin tak masuk. Dia bukan cerita letak tu jin tak masuk, letak tu supaya kita senang baca. Lalu baca. Itu amalan dia, dibaca. Kan sama juga orang meniaga buh ayat 1000 dinar. Kan buh frame besar-besar ayat 1000 dinar. Dia kata, ini rezeki masuk ni. Rezeki masuk bukan naik frame tu. Rezeki masuk, frame tu hari-hari dibaca dia. Jadi amalan ayat 1000 dinar tu supaya rezeki dia murah. Amalan tu dibaca. Kan itu kena faham lah. Jadi di sini diajar oleh Jibril alaihissalam pada Rasulullah SAW. Namanya Ruqyah Jibril. Okey, kita baca. Wa bainama huwa yasiru 'ala al-buraqi idh ra'a 'ifritan minal jin yatlubuhu bi syu'latin min nar. Kullama iltafata ra'ahu faqala lahu Jibril ala u'allimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra li fihi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala. Faqala Jibril qul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahari illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman fankabba li fihi wa tafi'at syu'latu. Baik. Jadi nak bagi tahu kita ni manusia, walaupun ada bentuk gangguan daripada makhluk Allah yang lain ni namanya jin, tapi kalau nak kira kan sebenarnya manusia power lagi daripada jin. Tapi sebab manusia selalu tunjuk dia takut dengan jin, maka jin tu rasa dia lagi kuat daripada manusia. Tapi hakikatnya sebenarnya manusia adalah lebih kuat lah daripada jin. Bukti dia mana? Bukti dia kisah Nabi Sulaiman kan. Zaman Nabi Sulaiman dulu kan diminta untuk siapa yang boleh angkat istana Balqis. Jadi mula-mula kan Ifrit yang offer. Saya akan angkat sebelum tuanku bangkit daripada kedudukan tuanku. Maksudnya sebelum majlis selesai lah. Sebelum majlis selesai ni maknanya dah selesai. Ada dah istana depan tuanku. Tapi kan lepas daripada tu ada seorang orang soleh, lelaki. Manusia dia. Dia offer lagi power lah daripada Ifrit. Sebab dia angkat dalam sekedip mata kan. Sekedip mata dah sampai dah depan mata. Itu orang soleh, seorang lelaki yang merupakan manusia. Yang Ifrit tadi dia kena take time juga kan. Sebelum selesai majlis baru dia boleh selesai angkat istana Balqis tu. Tapi orang ni menunjukkan bahawa sebenarnya kita apabila hati kita kuat berpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sememangnya manusia lebih kuat lagi daripada makhluk-makhluk yang lain ya. Jadi pergantungan kita pada Allah lah. Pergantungan kita pada Allah.
Dan cara pergantungan kita tu zikrullah lah. Orang-orang yang buat perubatan Islam kan, dia sebelum dia ruqyah orang untuk keluarkan jin daripada orang, dia tu sendiri kena kuat zikir dia. Dia punya amalan dia sendiri pun kena kuat. Jadi kita yang ni boleh buat jadi amalan lah. Boleh buat jadi amalan. Dan tatkala baginda Nabi SAW dalam perjalanan mengendarai Buraq, tiba-tiba Nabi terpandang jin ifrit yang mengejar Nabi sambil membawa obor api. Setiap kali Nabi menoleh ke belakang, maka baginda dapat melihatnya dengan nampak garang mukanya. Jadi muka jin ni memang tak lalu kita tengok lah. Hak yang kita tengok ni pun bukan muka sebenar dia. Kalau ada jelmaan lah. Jadi jin ni dia duduk alam lain, tapi bila dia masuk ke alam kita, dia ada jelmaan. Dia boleh menjelma. Kan kadang-kadang muka rimau, kadang-kadang muka serigala, kadang muka yang kita pun duduk lukis-lukis lah, bayang-bayang lah, macam-macam perempuan rambut panjang, pakai putih lah, terbang, duduk atas pokok lah, macam-macam lah. Orang Melayu dia siap ada kategori lagi kan. Pendek-pendek, botak-botak, toyol. Yang panjang-panjang tu hantu raya kan. Lepas tu hantu raya lah, hantu apa yang melompat-lompat, pocong. Rambut panjang duduk atas pokok, baju putih lang suyo. Dia ada orang Melayu, dia ada pecah-pecahan dia pula. Semua jin lah cerita ada penjelmaan dia. Kan jelmaan dia. Jadi kalau pun nampak jelmaan tu, tetap bukan rupa dia yang asal. Rupa dia yang asal jauh lebih buruk daripada tu. Jauh lebih buruk lagi daripada tu. Tak ada orang yang lalu tengok lah cerita dia. Tak ada orang yang lalu tengok. Mana tadi? Hilang lah. Nampak garang muka dia. Maka malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW. Daripada sini kita tahu juga, dalam perjalanan menuju Allah, maknanya dalam kehidupan kita, nak beragama, nak hidup dengan hidup, nak menuju Allah, pasti diganggu. Mana syaitan memang takkan duduk diam lah. Orang nak buat baik, orang nak mengaji ke, orang nak buat taat pada Allah, nak berzikir, nak sembahyang sunat, nak buat amal ibadah tu mesti ada gangguan. Sebab dalam kita menuju Allah, itu pasti akan ada gangguan. Nabi pun waktu perjalanan itu diganggu oleh jin ifrit. Jadi bila diganggu, siapa yang dapat tolong kita hindar daripada gangguan itu? Allah. Maka dia baca ruqyah ni. Dia baca ruqyah ni. Kita minta pada Allah. Kalau dibagi analoginya, macam diganggu binatang lah. Kan diganggu binatang. Nak datang ke kubak, anjing banyak. Kan? Nak datang pun takut kayu-kayu sikar, kena kejar anjing, gigit kaki, masalah juga. Ya. Jadi, apa namanya? Yang menguasai anjing tu siapa? Kalau kita nak letak analogi lah. Kalau kita nak letak analogi, kalau anjing bertuan, kan, anjing tu akan dengar cakap tuan dia. Kan? Jadi kalau ada anjing jiran kita duduk berjiran dengan Cina ke apa, ada anjing dia selalu ganggu kita, contoh. Dia baling batu, dia lari, datang lagi, baling batu, lari, datang lagi, baling batu, lari, datang lagi. Jadi sebenarnya cara paling mudah, report kat tuan dia. Kau tahu tak, anjing kau ni aku lalu je dia kejar, aku lalu je dia kejar. Jadi tuan dia bagi isyarat sikit je. Meliut je anjing tu. Pasal apa? Tuan dia yang bagi arahan. Tuan dia akan dengar cakap tuan dia. Jadi syaitan ni ganggu kita sepanjang perjalanan kita kepada Allah. Pada siapa kita nak minta? Nak report pada siapa? Report pada yang menguasai syaitan tu. Siapa yang menguasai syaitan? Allah, Tuhan. Jadi kita minta, ya Allah, syaitan ni ganggu aku. Ganggu. Jadi minta perlindungan kepada Allah daripada kita ni diganggu oleh syaitan. Maka Allah boleh hindarkan. Sebab Tuhan dia kan, yang ciptakan syaitan tu Allah. Jadi Allah Ta'ala boleh untuk hindarkan syaitan tu daripada kita. Walau bagaimanapun, dia tetap akan berusaha laksanakan kerja dia. Sebab itu janji dia. La'ughwiyannahum ajma'in kan. Syaitan janji depan Allah Ta'ala, akan kusesatkan seluruh anak Adam, join aku masuk neraka. Itu janji dia. Jadi dia laksanakan kerja dia, tapi kita mohon pada Allah. Ya Allah, dia nak buat kerja dia, bagi tak jadi lah. Bagi tak jadi. Kan? Mahukah kamu saya ajarkan beberapa kalimat doa pendinding yang mujarab? Jadi Jibril ajar Rasulullah
Macam mana pendindingnya tu? Apabila kamu membacanya, akan sirna dan terpadam obor apinya. Dan jin itu akan jatuh tersungkur mati. Maka baginda Rasulullah SAW berkata, ajarkanlah aku doa itu. Naklah, bagi tahulah, ajarlah. Sebenarnya ajar ni nak ajar kepada umat. Kan Rasulullah dah tadi dicuci pun hati apa semua. Rasulullah takkan diganggu oleh syaitan. Tapi sebenarnya perkara ni dibawa kepada Rasulullah. Jibril ajar pada Nabi, Nabi sampaikan pada orang, pada sahabat-sahabat. Sebenarnya nak ajar kita. Kita ni yang teruk sikit kena ganggu dengan syaitan. Kan, jadi maknanya amal doa ini. Boleh baca sama-sama lah, yang ada kitab boleh baca sama-sama. Ya, a'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Boleh try amalkan. Tak hafal tak apa, buka buku baca kan. Artinya aku berlindung dengan zat Allah yang maha mulia dan dengan kalimat Allah yang sempurna, yang tidak mampu menandingi kalimat itu oleh orang yang baik dan tidak juga orang yang jahat. Maksudnya apa? Orang baik pun tak boleh nak buat apa, apatah lagi orang jahat. Kalau kita dilindungi Allah, kalau orang baik pun tak mampu nak datangkan manfaat pada kita, apatah lagi yang jahat nak datangkan mudarat. Itu maksud dia. Aku berlindung daripada kejahatan yang turun dari langit. Macam-macam lah bentuk kejahatan yang turun daripada langit ni, macam-macam. Dan dari kejahatan yang naik kepadanya. Aku berlindung dari apa saja kejahatan yang ada di dalam perut bumi dan kejahatan yang keluar daripadanya. Macam-macam lah, daripada bawah, daripada atas, daripada bawah. Kan? Daripada bawah perut bumi apa, macam-macam lah musibah-musibah yang boleh jadi. Kan, binatang-binatang ke, yang ada yang duduk dalam tanah keluar, macam-macam. Bentuk-bentuk bencana alam ke kan, dia keluar daripada perut bumi kan, tsunami ke apa, gegaran daripada bawah laut, air tu kena pada kita, yang keluar daripada bawah pun boleh jadi fitnah agak pada kita. Minta lindung. Dan dari fitnah yang ada pada waktu malam dan yang ada pada waktu siang. Ni dua-dua ni. Malam pun ada fitnah dia, perompak, penyamun nak menyamun kita. Yang masuk rumah pada waktu malam, pecah rumah. Siang pun boleh jadi juga. Menyamar jadi pegawai TMB. Kan, dia waktu siang dia buat kerja. Suami-suami tengah keluar bekerja, menyamar nak cek itu nak cek ini, rupa-rupa nak keluar parang. Itu kejahatan yang ada pada waktu siang. Ini semua kita minta lindung, Allah Ta'ala lindung kan. Biar tak jadilah semua kejahatan-kejahatan tu. Dan dari kejahatan yang muncul di waktu malam dan juga di waktu siang, melainkan sesuatu yang datang membawa kebaikan. Jadi yang tadi tu, kalau keluar daripada bawah perut bumi pun biarlah yang baik. Yang turun daripada langit pun hujan, biarlah hujan yang maknanya menumbuhkan tumbuhan kita, yang bagi sejuk, yang penuhkan sungai, yang penuhkan empangan. Yang tu kan turun dari langit juga, tapi baik. Kan, biar yang turun tu baik untuk kita. Yang datang pada waktu malam, datang pada waktu siang pun biar semua yang baik, yang membawa kebaikan. Duhai zat yang maha pemurah, ya Rahman kan. Okey, jadi ini namanya Ruqyah Jibril. Niatnya kita baca, sebelum kita baca kita niat pemeliharaan diri dan keluarga dan segala harta benda kita. Kan, ya Allah, ni aku baca ni, engkau lindungi aku, diri kita, kau lindungi ahli keluarga aku dan lindungi harta benda aku, termasuk anak-anak lah, diri kita, ahli keluarga kita, anak-anak kita dan juga harta benda kita. Kan, kalau benda-benda ni kena pada kita kan, rumah boleh jadi rosak, motor hilang, kena curi. Kalau pada kita, kalau binatang yang berbahaya yang masuk rumah, ular masuk rumah ke apa ke, kan boleh jadi bahaya pada kesihatan kita. Jadi semua ni perlindungan menyeluruh. Ruqyah ni bukan nak halau jin saja. Jin tu termasuk salah satu lah yang menyusahkan kita kalau kena gangguan tu. Jadi sebenarnya menyeluruh, dia all in lah. Jadi setelah selesai Nabi membaca doa itu, terjatuh tersungkurlah jin ifrit tadi menyembah bumi
dalam keadaan tidak bernyawa lagi, dan terpadamlah obor apinya itu. Jadi Allah peliharalah. Allah pelihara. Okey, jadi saya ijazahkanlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengarkan majlis kita ini untuk mengamalkan sebagaimana yang diijazahkan oleh para masyayikh, terutama syekh kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Boleh diamalkan. Ajastukum bidzalika qulu qabilna al-ijazah. Jadi sebutlah saya terima ijazahnya, supaya kita dapat hubungkanlah kita dengan para masyayikh dalam mereka menurunkan ijazah dalam amalan-amalan ini. Ada hubunganlah kita kepada mereka dalam amalan-amalan kita. Baik, terus sikit lagi, 11 peristiwa ganjil yang dipertontonkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, 11 ni dia bukanlah ikut flow berturutan. Dia tak adalah ikut maknanya mesti lepas ni yang ni, lepas ni yang ni, tak. Sebab dia adalah gabungan beberapa daripada riwayat hadis. Jadi beberapa gabungan riwayat daripada hadis Nabi, maknanya dalam perjalanan itu ini antara 11 lah yang digabungkan antara hadis-hadis riwayat-riwayat, yang mana 11 ini mungkin ke depan ke belakang tu benda biasalah, tapi 11 ini dipertontonkan kepada Rasulullah SAW. Apa hikmah dia? Bagi Nabi SAW sebagai mukjizat, bagi kita sebagai inkisyaf, sebagai satu pendedahan, pemberitahuan kepada kita supaya jadi peringatan. Sebab ni adalah perkara-perkara yang terlibat dengan amalan-amalan umat. Apa yang dilakukan oleh umat dipertontonkan kepada Rasulullah SAW. Hasilnya, sama ada ganjarannya ataupun iqabnya, hukumannya. Ini adalah untuk pengajaran, peringatan bagi umat. Bagi Rasulullah dia sebagai satu mukjizat lah. Okey. Peristiwa yang pertama, para pejuang fi sabilillah menanam pada suatu hari dan menuai di hari-hari berikutnya, dan hasil mereka tak putus-putus. Yang ni cerita sebenarnya kelebihan orang menderma. Kelebihan orang berinfak fi sabilillah. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin kullama hasadu 'ada kama kana faqala ya Jibril ma hadha faqala haula'il mujahiduna fi sabilillah ta'ala tudha'afu lahumul hasanah bi 700 dha'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Mereka meneruskan perjalanan sehingga mereka sampai di suatu tempat bertemu dengan sekumpulan manusia yang menanam tanaman yang subur dalam sehari, dan mereka menuai pula pada keesokan harinya. Mereka ini macam dibincangkan oleh Ustaz Abdul Rahman lah. Kita kalau orang yang biasa menanam pokok, biasa berbakti kepada tanah, mustahil lah ada tanaman yang hari ni tanam, hari ni tumbuh. Maknanya hari tumbuh tu mungkinlah ada nampak hasil. Saya ingat tolong anak buat eksperimen toge tu kan. Biji tu hari-hari semangat disiram kan. Siram, kalau tak dipantau, tak ditengok, tenggelam betul tu. Dia bukan siram. Diisi air macam cawan kan. Dia tak boleh tu, sikit je. Okey. Tak apalah. Tunggu situ. Tunggu. Tak payah tunggulah, tinggal. Kan? Tunggu memang tak nampak lah tunggu tu. Besok tengok balik. Ada tak perubahan? Itu je. Ya kan? Hari kedua macam mana? Hari ketiga macam mana? Biasa macam tu. Tanam apa pun mesti ada sela masa dia. Tanam durian berapa tahun? Kalau durian? Tak tahu. Tanam durian. Kan? Kalau apa tanaman yang cepat sikit? Kita pun tak berhenti juga pasal tak berkebun. Cili cepat. Cili sebulan. Sebulan, 2 bulan. Okey, kan? Cili. Tak kisahlah apa-apa, tapi mesti ada masa dia juga. Durian saya rasa bertahun. Durian bertahun baru jadi kan. Sawit macam tu juga, tanam sawit. Tapi nak ceritanya, dipertontonkan satu keadaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ada sekumpulan manusia yang dia tanam tanaman yang subur sehari. Maknanya kalau tanam durian tu patut tunggu 5 tahun, hari tu dah boleh ambil buah, dah gugur dah buah dah. Kan?
Mereka menuai pula pada esok harinya. Mereka mengetam dan menuai setiap hari tanpa putus-putus dari hasil yang mereka tanam itu. Jadi kalau ambil cili tadi, patutnya tunggu sebulan. Ini sehari dah keluar dah. Ya, maknanya dia kerat aja, tumbuh balik. Dia kerat saja, terus tumbuh balik. Dia kerat lagi, terus tumbuh balik. Macam tu nak bayangkan. Memang keadaan ini, keadaan yang tak wujud di dunia lah. Tak ada di dunia keadaan yang macam itu. Walaupun ada sebahagiannya karamah. Sebahagiannya diberikan karamah. Antaranya adalah kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Malik karamahnya kerana doa Nabi SAW. Nabi doa kepada Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah wa barik lahu. Kan? Ya Allah berkati Anas. Banyakkan anak dia, banyakkan harta dia. Itu doa Nabi kepada Sayyidina Anas. Anak dan cucu keturunan Sayyidina Anas lebih daripada 120 orang. Anak dia 120 orang. Umur dia lebih 100 tahun. Kata Sayyidina Anas, Nabi doa berkat pada harta aku, akthir malahu, banyakkan harta dia. Kata Anas, kebun orang lain satu musim berbuah sekali. Kebun aku satu musim buah 2 kali. Itu karamah, kemuliaan yang Allah bagi pada dia. Orang lain biasa tunggu sebulan, dia sebulan boleh petik 2 kali cili tu. Jadi itu cepat kan proses dia, cepat. Itu karamah lah di dunia. Allah Ta'ala bagi pada sebahagian orang. Sayyidina Anas sebab dapat doa Nabi SAW. Tapi ini keadaan ini kerat tumbuh terus. Maka Nabi berkata, wahai Jibril, apakah maksud daripada peristiwa yang berlaku kepada mereka ni? Nampak rare lah kan? Pelik ni. Jibril berkata, mereka itu adalah para pejuang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Satu kebaikan yang mereka lakukan itu digandakan dengan 700 kali ganda kebaikan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu ayat dia, surah Baqarah kan? Dan apa yang mereka infakkan dengan sesuatu kebaikan, maka Allah akan menggantikannya semula di akhirat. Jadi ini satu gambaran kelebihan orang yang menderma, infak, tak pernah rugi. Tak pernah rugi. Itu dah. Syekh kata apa? Tak pernah kita dengar orang kat dunia ni bankrupt sebab derma. Yang ada bankrupt sebab judi. Kan? Sebab main saham. Sebab tamak. Nak duit cepat, masuk tersontot skim cepat kaya. Nak cepat kaya. Kan? Tapi kalau orang menderma, try lah pergi tanya AKPK kan. AKPK tu yang uruskan orang-orang bankrupt tu. Tengok statistik. Cuba nak tengok statistik awak. Sebab-sebab antara orang bankrupt ni apa? Saya nak tengok ada tak orang bankrupt sebab dia derma. Terlalu banyak menderma. Sebab tengok berapa persen. Memang tak wujud. Sebab apa? Allah ganti. Allah Ta'ala akan ganti. Macam ni tadilah. Dia potong kerat. Memang hilang harta dia kan. Dia infak tu. Dia keluar hilang harta dia. Tapi Allah ganti. Sama ada cara ganti tu macam mana? Banyak cara. Tapi yang pastinya takkan ada yang bankrupt. Berapa jam? 15 minit. Terus peristiwa yang kedua. Jadi inilah dipertontonkan ni untuk perhatian kita lah, pengajaran untuk kita lah kan dalam kehidupan. Kalau nak jadi orang yang menuai menuai ataupun mengetam tadi, yang tak putus-putus di dunia ni, infakkanlah. Infak ni cara macam-macam lah. Saya pun kongsi banyak kali sebelum ni. Syekh pun pernah cerita kan. Orang kaya dengan cara orang kaya. Orang yang miskin dengan cara orang miskin. Tapi yang pasti ada bahagian infak tu keluar kan. Kita keluarkan bahagian daripada harta kita. Syekh cerita apa? Kalau orang kaya infak kat pondok Syekh tu, datang dia bawa kertas je. Kertas apa? Kertas pendek tu. Buku cek. Kan datang bawa buku cek. Syekh nak buat apa? Saya nak buat bangunan asrama. Dia buka. Nah, 100,000. Itu cara orang kaya. Dia banyak duit dalam bank berkepuk-kepuk, bawa kertas kecil tu je, tarik, bagi kan. Ada orang yang susah. Orang-orang susah. Dia buat bendang kan, buat sawah padi. Jadi setiap kali dia tuai apa semua, adalah bahagian yang makan di rumah.
Bahagian yang makan di rumah yang sendiri punya tu, setiap kali nak masak, dia ambil istilah kita apa 4 pot. Satu untuk makan lah. Biasa orang-orang buat bendang ni dia masak sekali je. Masak pagi tu boleh makan sampai malam kan. Tengah hari makan nasi yang sama, malam pun makan nasi yang sama. Jadi waktu masak tu, katalah satu family makan 4 pot. Masuk 4 pot, dia ada satu bekas khas kat tepi. Jadi masuk 4 pot, memang yang biasa keluarga makan. Daripada 4 pot tu, sebelum dia masak, dia ambil segenggam, dia masuk dalam bekas khas tu. Ambil segenggam, dia masuk dalam tu. Okey. 30 hari 30 genggam kan. Okey. Cukup sebulan 30 genggam tu dia masuk dalam plastik bungkus, bawa bagi kat pondok. Ini infak saya pada bulan ni. Sebab macam mana pun dia makan nasi pun 4 pot tadi habis juga kan. Maknanya kalau nasinya banyak habis juga, kalau nasinya sikit habis juga. Jadi dia ambil, ini infak saya yang saya mampu saya keluarkan adalah bahagian yang sepatutnya saya makan, saya tak makan, iaitu segenggam sehari. Segenggam sehari itulah yang dia infak. Kan dia tak ada duit nak bagi, dia tak ada apa nak bagi. Jadi kita ceritanya, ini cerita infak dia macam-macam kan. Apa yang kita mampu, bukan mesti besar. Kan? Nak tunggu bagi 100,000 memang tak lah. Memang tak adalah kita. Tapi apa yang kita boleh bagi kan. Ni ambil apa Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim mak Sayyidina Anas kan. Mak Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Waktu Nabi datang ke Madinah, semua orang bagi macam-macam. Ada orang bagi tanah, orang-orang Ansar kan. Ada orang bagi tanah, ada orang bagi isteri. Saya isteri ada 4 orang. Ni yang datang muhajirin bujang-bujang ni, kesian tengok perlukan isteri, ambil isteri. Dia cerai 3 orang, tinggal seorang je isteri dia. Ambil, pilih. Pilih mana isteri saya, yang mana hendak. Ambil. Isteri pun dia bagi. Sampai macam tu cinta orang Ansar kepada orang muhajirin. Sebab agama, tak ada sebab lain. Sebab Rasulullah. Kan jadi orang datang bagi. Ada yang bagi tanah, Nabi nak buat masjid. Ada yang bagi harta, ada yang bagi kurma, ada yang bagi secupak gandum, ada yang bagi macam-macam bagi. Ummu Sulaim tak ada apa-apa. Apa yang nak dibagi? Dibawa anak dia. Ya Rasulullah, aku tak ada benda nak bagi. Ambil anak aku. Sayyidina Anas, khidmat. Kau nak suruh apa-apa, dia khadam kamu sekarang. Anak aku, umur 9 tahun dia bagi Sayyidina Anas. Sayyidina Anas kata 10 tahun aku khidmat dengan Nabi. Nabi wafat. Waktu tu umur dia 9 tahun, dia bagi pada Rasulullah. Sampai umur dia 19, Rasulullah wafat umur 19. Anas umur 19. Rasulullah wafat umur 63. Anas umur 19. Boleh bayang tak? Lepas tu dia hidup berapa tahun lagi? Umur dia 100 lebih. Nabi doa berkat umur dia. 100 lebih. 80 tahun lagi dia hidup lepas tu. Khidmat pada mak dia. Tapi 10 tahun mak dia rugi ya. Buat bagi kan? Bagi anak. Nah, kamu duduk dengan Rasulullah, kamu khidmat dengan Rasulullah. Aku tak ada benda nak bagi. Aku bagi anak aku je. Apa-apa, kamu suruh dia. Tengok kan? Maknanya, macam mana orang tadi infak. Kan? Infak diri dia. Tu ceritalah. Kan? Dia kena ambil semangat-semangat para sahabat yang macam ini. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita mampu buat untuk agama. Itulah, kita jangan tengok sumbangan orang. Kita tengok apa sumbangan kita untuk agama. Itu sajalah. Kan? Habis. 5 minit. Peristiwa kedua. Ni pun panjang kan ni. Keluarga bahagia yang mendapat syahid. Bau harum Masyiatah, tukang sikat rambut puteri Fir'aun. Jadi Masyiatah ni sebenarnya bukan nama dia. Orang kita sekarang bagi nama anak lah, Masyiatah. Mishtun ataupun Mishat ni sikat. Masyid tu tukang sikat. Belajar bahasa Arab kan. Muannaskan dia, tambah ta marbutah di belakang. Masyiatah, tukang sikat rambut, yang mana dia ni perempuan. Atau maksud Masyiatah. Kan? Kita bagilah nama anak tukang sikat rambut lah sebenarnya. Maksud dia. Tapi adakah buruk bagi nama tu? Tidak, kerana orang ni tokoh hebat. Jadi kalau kita bagi nama anak Masyiatah, bukan kerana maknanya, tetapi kerana orangnya. Orang yang kita nak ikut tu. Masyiatah kan. Kalau macam ada tokoh, seorang tokoh sufi, nama Bishru Al-Hafi. Nama dia Bishrul Hafi. Nama dia Bishru, gelaran dia Al-Hafi. Jadi orang bagi nama anak Bishrul Hafi. Al-Hafi tu maksud dia kaki ayam. Bishru si kaki ayam. Yang tak berkasut. Bagi nama anak kan.
Elok je pakai kasut. Kan? Kenapa gelarannya dapat macam tu? Sebab antara karamah dia. Sepanjang hidup dia tak pernah pakai kasut. Tak pernah pakai kasut. Di Baghdad, dia seorang ulama Baghdad. Ahli sufi, arif billah. Di Baghdad. Jadi, ketika mana di Baghdad tu, semua makruf. Semua mengenali Bishrul Al-Hafi sebagai seorang tokoh yang hebat yang ada karamah. Ketika mana dia berada di Baghdad, dia berjalan memang tak pakai kasut kerana jalan-jalan Baghdad semua jadi macam kapet. Bersih, sebersih-bersihnya. Kerana dia ke mana-mana dia tak pakai kasut. Jadi seluruh masyarakat dapat tahu. Jadi pelik sedikit bila tengok binatang-binatang mula berak di tengah-tengah jalan. Keldai berak, maknanya dah ada roadblock banyak lah. Kalau saya di Mesir dulu memang macam tu lah. Keadaan dia, jalan-jalan tu memang penuh taik keldai, taik kuda sebab dia jalan sama-sama kereta. Jalan raya tu, kalau jam tu beratur, kereta Fiat, belakang tu kuda, belakang tu keldai, lepas tu kereta balik. Macam tu lah. Yang pakai jalan raya tu, semua jenis kenderaan baru dan lama. Mercedes, belakang Mercedes keldai. Macam tu lah. Jadi kita jalan pun kadang penuh taik di tengah-tengah jalan. Itu biasa, susah lah. Maknanya kasut nak bersih memang susah. Jadi bila binatang mula berak di tengah-tengah jalan, orang suruh cek. Cuba cek tengok Bishrul macam mana dia. Bila tengok pun meninggal. Dah meninggal. Maknanya sebaik saja dia meninggal, binatang terus berak tengah jalan. Tu karamah dia. Dia memang berkaki ayam. Tak pernah berkasut dia. Ke mana-mana. Bersih jalan sepanjang masa dia hidup. Itu cerita wali tu. Cerita wali. Jadi kita pun bagi nama anak Bishrul Hafi. Bishrul si kaki ayam. Maksud bukan kita bagi nama kerana maksud, tapi kerana tokohnya. Kerana tokohnya. Kalau orang perempuan dia biasa bagi nama anak Rabi'atul Adawiyah. Biasa dengar kan? Rabi'atul Adawiyah. Tu maksud dia apa tu? Rabi'ah apa Rabi'ah? Arba'ah. Arba'ah 4. Rabi'ah orang Arab dia senang je. Anak nombor 4 kan? Nama anak dia nombor 4. Ni siapa ni? Rabi'ah. Ni yang keempat. Rabi'ah maksudnya anak perempuan yang keempat. Itu je maksudnya. Kena kat kita anak sulung bagi nama kan? Kita anak sulung lahir. Saya bagi nama anak Rabi'atul Adawiyah. Anak sulung bagi. Tapi yalah, naknya difahami saja. Bagi nama tu bukan kerana maksud dia, tapi kerana ketokohan dia. Adawiyah apa Adawiyah? Adawiyah tu keturunan dia, Bani Adawi. Anak keempat daripada keturunan Adawi. Rabi'atul Adawiyah. Itu maksud dia. Jadi kita bagi nama anak, kita bukan keturunan Adawi. Kan? Tapi sebab apa? Namanya. Ini nak jelaskan nama lah. Masyitah. Masyitah tu tukang sikat rambut perempuan. Kan? Tapi tengok ketokohan dia. Wa wajada rihan tayyibah. Dan lagi ke ni? Dan insyaAllah. Wa wajada rihan tayyibah faqala ya Jibril ma hadhihi raihah qala hadhihi raihatu Masyitah. Masyitah binti Fir'aun. Itu nak kena tengok tu. Oh, rupanya Masyitah ni anak Fir'aun ya. Jangan. Masyitah binti Fir'aun tu maksudnya tukang sikat rambut anak perempuan Fir'aun. Bukan dia anak perempuan Fir'aun. Kan kita sebut tadi Masyitah tu kan bukan nama dia. Dia jawatan dia. Jawatan dia. Apa namanya? Ketua Penolong Pengarah Jabatan Penyikat Rambut. Kan Jabatan Penyikat Rambut Fir'aun. Jawatan dia lah. Kan? Tak tahulah tangga gaji macam mana kan? Grade 41 kot. Okey, mana tadi? Wa auladiha. Dan juga anak-anak dia, anak-anak lelaki dia juga. Wa bainama hiya tamshutu binta Fir'aun idh saqatal mushtu faqalat bismillahi ta'isa Fir'aun. Faqalat ibnatu Fir'aun awalaki rabbun ghairu abi? Faqalat na'am. Qalat afa ukhbiru bidzalika abi? Qalat na'am. Fa akhbarathu fada'aha faqala awalaki rabbun ghairi? Qalat na'am rabbi wa rabbukallah. Baginda Nabi SAW mendapati bau yang sangat harum. Maka baginda Nabi SAW berkata,
Wahai Jibril, bau apakah yang sangat harum ini? Jibril berkata, ini adalah bau wangi wanita tukang sisir rambut puteri Firaun dan anak-anaknya. Kisahnya begini. Jadi Nabi dibawa ke satu tempat, bau wangi sangat. Ni tempat apa ni bau wangi macam ni? Jadi Jibril cerita. Ini sebenarnya adalah bau wangi daripada kuburnya perempuan tukang sikat rambut, anak perempuan Firaun dan juga anak-anak dia yang lain lah. Kisahnya begini, pada suatu hari tatkala dia sedang menyisir rambut puteri Firaun, tiba-tiba sikatnya jatuh, sisirnya jatuh. Maka dengan spontan dia berkata, ni apa? Macam melatah macam tu kan. Sikat terjatuh, melatah. Biasalah. Barang jatuh melatah. Tapi latahnya hebat. Kan? Carut dia tu hebat. Kan? Apa carut dia? Carut dia sebut nama Allah. Kan? Bismillah celaka Firaun. Dengan nama Allah, Firaun celaka. Begitu. Itu kira latah dia lah. Ya kan? Latah dia. Jadi dengan nama Allah, celaka Firaun. Berkata anak perempuan Firaun, terkejutlah dia kan. Selama ni dia menjangkakan, ya, kalau rakyat pun semua menyembah bapa dia, tiba-tiba ketua penolong pengarah. Kan? Maknanya ada Tuhan lain selain daripada bapa dia. Jadi dia tanya anak dia, apakah kamu punya Tuhan selain daripada ayahku? Masyiatah berkata, ya benar. Betul, yang nama aku sebut tadi dengan nama Allah, confirm aku tak sembah bapa kamu. Kan? Jadi berkata puteri Firaun, apakah kamu mahu aku laporkan hal ini kepada ayahku? Repot lah. Kan? Tak boleh jadi ni. Kena buat sesuatu tindakan lah. Orang dalaman yang buat hal ni, yang khianat, bagi dia khianat lah, ya, kepada ayah dia. Aku report ayah nak. Masyiatah berkata, baiklah silakan, tak apalah, beritahulah. Maka puteri Firaun tu segera melaporkan apa yang ia dengar daripada ucapan Masyiatah yang sudah murtad itu kepada ayahnya. Murtad, keluar sembahan lah, keluar sembahan Firaun lah. Lalu Masyiatah dipanggil menghadap Firaun. Firaun berkata dengan nada marah, hai perempuan durjana, apakah kamu punya Tuhan selain aku? Matanya tajam memerhati Masyiatah. Berkata Masyiatah dengan tegas tanpa rasa takut dan gugup, serta sanggup menerima apa saja kemungkinan yang akan dikenakan ke atasnya. Rabbi wa rabbukallah. Bukan takat aku tak sembah kamu. Tuhan aku dengan Tuhan kamu tu Allah. Tuhan aku dan Tuhan kamu tu adalah Allah. Ya. Jangan dengar ni. Belajar sikit. Wa kana lil mar'ati benani wa zaujun fa arsala ilaihim farawadal mar'ata wa zaujaha an yarji'a an dinihima. Fa'abaya faqala inni qatilukuma. Qalat ihsanan minka ilaina in qataltana an taj'alana fi baitin wahidin fatadfanana fihi jami'a. Qala dhaka laki bima laki alaina minal haqqi. Fa'amara bi baqaratin min nuhasin fa'uhmiyat thumma amara biha litulqa fiha hiya wa auladuha fa'alqu wahidan hatta balagu asghara radi'i fihim. Faqala ya ummah qa'i wa la tataqa'asi fa innaki 'alal haqqi fa'ulqiyat hiya wa auladuha. Adalah bagi Masyiatah itu dua orang anak lelaki dan seorang suami. Jadi ada keluarga dia pula yang terkantoi tadi tu adalah Masyiatah. Tapi sebab dia ada keluarga, ada dua orang anak, seorang besar, seorang kecil, kemudian ada seorang suami. Jadi Firaun mengutuskan utusan kepada mereka untuk merayu Masyiatah dan suaminya agar kembali kepada agama asal mereka. Jadi dia bagi chance dululah. Dia bagi chance perbincangan dulu. Pergi bagi peluang lah. Kamu nak balik tak sembah Firaun? Balik asal sembah Firaun. Masyiatah dan suaminya tetap dengan pendirian mereka. Ini tauhid lah, mengajarkan kepada kita untuk menjaga akidah. Mereka tidak mahu tunduk kepada rayuan Firaun. Maka Firaun menjadi marah. Lalu dia berkata, sungguh aku akan bunuh kamu berdua. Masyiatah berkata, kami mohon ihsanmu untuk kami. Kalau seandainya kami telah mati, kamu bunuh, maka letakkanlah kami dalam satu kubur. Kamu kebumikan kami di situ semuanya. Firaun berkata, kami penuhi permintaan kamu selaku petugas istana kami. Maka Firaun memerintahkan agar memanaskan air dalam kawah besar daripada tembaga. Kemudian setelah air mendidih, lalu diperintahkan supaya Masyiatah dan anak-anaknya diterjunkan. Jadi di sini disebutkan adalah
kalau kita nak sebut Firaun ni ada kebaikan tak? Ada, kat sinilah kebaikan dia. Ya, ada satu kebaikan dia, iaitu dia mau balas jasa. Kan, maknanya dia masih mengingatkan tentang orang ni bekerja lama di istana. Jadi dia punya istilah kita apa? Last wish lah kan. Last wish. Okey, kamu tak nak beriman balik dengan aku, tak apa. Aku akan bunuh kamu. Tapi permintaan terakhir kamu tu aku tunaikan. Kan? Kalau dalam cerita Piramli tu waktu kena senapang gajah lah. Siapa Kasim Baba tu kan? Kasim Baba tu waktu kena dengan 40 penyamun tu, dan dia letak senapang gajah. Apa yang kamu nak minta kan? Ada permintaan akhir dia sebelum ditembak dengan senapang gajah. Di permintaan dia tolong garukan gatal kan. Tolong garukan. Jadi ada permintaan terakhir, dan permintaan terakhir tu ditunaikan. Ditunaikan. Jadi di situ kata adalah sikit lah, kita kata apa, reti jugalah dia membalas jasa orang. Balas jasa orang. Jadi permintaan dia adalah tanam dalam satu kubur. Kenapa tanam dalam satu kubur? Supaya tak bercampur dengan kubur orang yang syirik kepada Allah. Jadi biar kami satu keluarga ni ahli tauhid, kuburnya sama. Tak nak nanti asing-asing, lepas tu bercampur pula dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah. Jadi setelah air mendidih, diperintahkan Masyitah dan anak-anaknya diterjunkan. Mereka dicampakkan satu demi satu di dalam kawah yang berisi air panas, sehinggalah tiba giliran untuk dilemparkan anak lelaki Masyitah yang masih menyusu. Jadi first suami dia, kan, suami dia. Tak apalah, walaupun sedih, tapi tak apalah, atas menjaga akidah. Kemudian anak dia yang besar, yang kedua, masuk dicampak dalam kawah ataupun api yang mendidih tadi, air yang mendidih tadi, ataupun dalam api yang menyala. Tak apalah. Yang nombor 3, anak kecil dia, baby yang masih lagi menyusu. Dekat situ kita tahu bahawa fitrah naluri wanita, naluri keibuan. Kalau pada anak kecil, memang kesian dia akan lebih. Kan, kalau tak, kalau biasanya baby ni, dia kalau bapak kan relax sikit. Kalau baby menangis malam, bapak dia tidur tak sedar, dia buat tak tahu. Bang, tengok anak tu bang, kenapa bang? Dia tak sedar, tapi mak dia akan jaga. Kan, dengar sikit je, kan, sikit je mak dia terus jaga. Kenapa ni, nyamuk ke, lapar ke, pampers penuh ke apa, semua dia. Jadi pada baby kecil, naluri keibuan memang macam tu. Jadi suami dia masuk, dia sedih, tengok depan mata sendiri suami campak dalam tu, boleh tahan lagi. Anak dia yang besar, boleh tahan lagi. Baby tu dia sendiri yang kena lepaskan dalam kawah tu. Jadi timbul sedikit terlintas dia, kesiankan naluri dia tadi, kesiankan pada anak itu. Di sini tak boleh lah kan. Dia kata tiba-tiba anaknya itu berkata dengan fasih. Sebenarnya terlintas. Kalau aku sebut kembali balik pada sembah Firaun ni, mungkin anak aku ni boleh selamat lah. Maksudnya tujuan dia tu bukan nak kembali kepada syirik, tidak. Bukan untuk mensyirikkan Allah, tapi fikir nak macam mana nak selamatkan budak ni. Kerana kasih sayang dia, naluri dia pada budak kecil tu. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dia bercakap. Kan, Allah Ta'ala jadikan dia boleh bercakap. Wahai, dengan fasih pula tu. Duhai ibuku yang tercinta, terjunlah ke dalamnya. Usahlah engkau khawatir dan cemas. Sesungguhnya engkau berada pada jalan yang benar. Maka, yakinlah dia. Tak ada yang lintas tadi tu. Ini semua syaitan. Kan? Maksudnya untuk goyangkan akidah aku. Allah Ta'ala jaga keimanan dia. Maka diberikan anak kecil tadi, baby kecil tadi bercakap. Kemudian dia pun lemparkan anak dia ke dalam itu. Kemudian dia pula terjun ke dalam itu. Maka selesailah satu keluarga Masyitah ini dimakamkan di dalam satu kubur. Dan yang diziarahi oleh Nabi SAW, dipertontonkan itu bau wangi itu adalah daripada kuburnya keluarga Masyitah ini tadi. Jadi kubur sekeluarga 4 beranak tadilah. Jadi kenapa dibawa ataupun dipertontonkan kisah Masyitah ini tadi? Untuk bagi tahu, kerana Nabi SAW menjalankan kerja dakwah untuk jaga akidah umat. Maknanya Nabi nak sampaikan kepada umat untuk jaga akidah. Jadi kalau nak jaga akidah ni, biar akidah dijaga macam Masyitah ni.
Dan bukan dia saja, sekeluarga dia. Sampai macam tu sekali mereka, maknanya matilah mempertahankan nyawa, ya, hanya kerana nak mempertahankan tauhid dan akidah. Kan orang sekarang cabarannya itulah, tambah kita di akhir zaman. Kadang-kadang dengan duit aja. Dengan duit aja orang boleh tukar kan. Kalau kita pergi dakwah kat pedalaman tu lagi macam-macam. Pak mentua saya jabatan orang asli kan. Kadang pergi orang kampung orang asli tu, dia tanya pula, Haji sudah berapa kali Islam? Berapa kali Islam? Apa tanya soalan macam tu kan? Kata, saya memang Islam lah. Daripada awal. Sekali lah. Oh, belum kuat lagi iman tu. Saya sudah 6 kali Islam. 6 kali Islam. Maknanya, keluar masuk lah. Kan? Datang orang agama lain bawa duit, tukar agama, masuk orang tu. Jadi Kristian kejap. Lepas tu datang orang Islam, bawa bantuan lagi, saya Kristian. Kan? Lepas tu datang orang Islam, mengucap lagi, dia masuk Islam balik. Datang lagi orang Kristian, dakwah, masuk Kristian balik. Saya iman lagi kuat, sudah 6 kali Islam. Jadi jangan buat pelik lah kan. Kadang-kadang sebab duit kita gadaikan agama. Ini akhir-akhir zaman lebih-lebih lagi, macam-macam kan. Sebab apa? Sebab perkahwinan kan, ini macam-macam kan. Kes yang paling baru ni orang Indonesia tu lah, yang dimurtadkan di orang India tu kan. Dia kata Melayu, walhal Indonesia lah. Asal Indonesia lah, bukan Melayu. Indonesia memang lagi macam-macam lah, pelik-pelik. Sana muka-muka Melayu, tapi agama Hindu biasa kan. Tambah di Bali apa semua tu. Susah nak kenal yang mana satu Islam, yang mana satu tak. Kan? Jual sate kena tengok-tengok juga. Sate muka-muka Jawa semua ya, tapi sate babi. Jangan buat pasal kan. Sate katak lah, sate apalah, macam-macam. Dia itulah cerita dia. Sebenarnya perjuangan dakwah Rasulullah adalah untuk jaga akidah umat. Dibawa cerita macam ni nak bagi tahu adanya orang dalam dunia ni yang pernah hidup, maknanya mati mempertahankan akidah. Jadi bila nak sampaikan tu supaya sahabat-sahabat dan umat yang mendengar kisah ini ambil pengajaran kan. Bagi orang yang jaga tauhid macam ni, walaupun nyawa sekeluarga habis, tapi apa yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan pada dia kan, kuburnya pun wangi, baunya cukup hebat. Maknanya dia dapat nikmat yang sangat besar lah di hari akhirat, walaupun dunianya diseksa kan, walaupun dunianya diseksa. Jadi kita habis kat sini dululah. Lepas daripada itu ada 4 anak kecil yang bercakap di zaman silam. Ini dia panggil faedah. Faedah ni sebab yang sini cerita Masyitah, hujung tadi bagi tahu anak dia bercakap waktu kecil. Jadi apa namanya, pengarang kitab ni bawakan satu faedah, bonus lah cerita. Selain daripada Masyitah ni ada juga yang lain yang bercakap pada waktu kecil. Kalau dalam kitab Kifayatul Muhtaj ada 10. Ada 10. Saya tak pasti Ustaz Rahman dah sampai situ belum. Saya rasa sampai situ juga kot. Mungkin petang ni beliau akan bawa sampai situ. Yang dalam kitab ni ada 4. Disebutkan 4 lah. Dalam kitab Kifayatul Muhtaj disebutkan 10. Jadi nanti kita tengoklah. Sambung nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti dulu di situ untuk kita tengok esok hari insya-Allah. Esok pagi kita sambung. Ada soalan tak? Nampaknya tak ada. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semua yang sama-sama kita pada pagi ini. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita tunggu petang ini insya-Allah bersama Ustaz Abdul Rahman untuk sambung kitab Kifayatul Muhtaj Syekh Daud Fatani rahimahullah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.